Hukum bersundal atau zina dalam Alkitab dan Al-Quran. Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Hakim-Hakim 19:24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Amsal 7 ayat 18 sampai dengan 19. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sementara dalam Al-Quran, Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah, cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. QS An-Nur ayat 2. Bagi yang zina bukan muhson, tapi yang zina muhson, pasti hukumnya adalah razam sampai mati. Tempat bagi seorang penzina dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai dengan ayat 9, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Sementara dalam Alkitab, Matius 21 ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesaya 23 ayat 18, labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Silahkan gunakan akal sehat. Mana sebenarnya firman Tuhan untuk kebaikan dunia? Jangan lupa share. Salam sejahtera, kami daripada kumpulan 14 yang akan membentangkan tajuk Al-Quran dan Alkitab ataupun Bible, kajian persamaan dan perbezaan kandungan. Ahli kami terdiri daripada Esther John, Liana Natasha binti Lazwan, Nina Syazwina binti Hariman, Nurdiana binti Sahirati, Nurul Bashira binti Fikri, Sofia binti Muiz, dan Zubaidah binti Ashkan ataupun Taki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zubaidah binti Aksan alias Taki, BP 2010417. Kami dari kumpulan 14 ingin membentangkan berkaitan dengan kajian persamaan dan perbezaan kandungan Al-Quran dan Alkitab, iaitu Bible. Saya mulakan dengan pengenalan, iaitu Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi panduan hidup umat Islam dan menjadi rujukan utama umat Islam. Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Nur yang bermaksud cahaya menerangi. Selain itu, Al-Quran dinukilkan secara mutawatir, iaitu berperingkat atas sebab penurunannya. Manakala Alkitab atau dikenali sebagai Bible merupakan kitab suci penganut agama Kristian. Alkitab terbagi kepada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jumlah Perjanjian Lama adalah sebanyak 39, iaitu terbagi kepada 5 bahagian. Dan Perjanjian Baru pula sebanyak 27 buah. Secara keseluruhannya, Alkitab mengandungi sebanyak 66 buah kitab. Seterusnya kita akan masuk kepada persamaan Al-Quran dan Bible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Bashira binti Fikri, memegang kad metrik BP 20110321. Okey, baiklah. Saya akan membentangkan isi persamaan antara kitab Al-Quran dan juga kitab Bible dalam konsep larangan. Setiap agama ataupun secara khususnya iaitu agama Islam dan juga agama Kristian telah menggariskan suatu tegahan ataupun larangan kepada para penganutnya berdasarkan kitab-kitab masing-masing, iaitu kitab Al-Quran bagi umat Islam dan kitab Bible bagi umat Kristian. Okey, baiklah. Antara persamaan konsep larangan dalam kedua kitab ini yang akan saya bentangkan adalah larangan berzina, larangan membunuh dan juga larangan berdusta. Okey, kita pergi dulu kepada bahagian yang pertama, iaitu larangan berzina. Okey, kita mengetahui bahawa mana-mana agama sekalipun menggariskan tegahan atau larangan untuk tidak berzina ataupun untuk tidak melakukan kebebasan seks. Okey. Dalam agama ini juga, dalam agama Islam dan juga dalam agama Kristian, dalam kitab-kitab mereka menggariskan bahawa para penganut mereka dilarang sama sekali untuk melakukan zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan juga untuk menghormati antara sesama manusia serta juga untuk mengelakkan daripada berlakunya jenayah-jenayah yang besar seperti jenayah rogol, jenayah gangguan seksual dan juga sebagainya. Tambahan pula, ini juga bertujuan untuk mengelakkan daripada datangnya penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV, AIDS dan juga pelbagai lagi masalah ataupun penyakit yang akan datang jika melakukan perbuatan ini. Okey, berdasarkan kitab Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan juga suatu
jalan yang buruk yang mana bermaksud pada jalan yang membawa kepada kerosakan. Okey, manakala dalam Bible pula tercatat dalam Matius 19:18 iaitu kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina dan juga jangan mencuri dan jangan mengucapkan saksi dusta. Maka jelaslah bahawa kedua-dua kitab ini mempunyai persamaan dalam konsep larangan berzina, persamaan konsep larangan berdusta. Okey, menurut Hanafi Muhammad dan juga Siti Zaimah mentafsirkan istilah dusta sebagai pernyataan sesuatu yang tidak benar dan sama sekali bertentangan dengan keadaan yang sebenar. Jadi kedua-dua agama ini iaitu agama Islam dan juga agama Kristian percaya bahawa apabila seseorang itu tidak menjaga lisannya ataupun suka berkata dusta dan juga suka berbohong, maka akan tercetusnya keburukan tanpa disedari. Okey. Sebagai bukti menurut kitab Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 105 yang bermaksud sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan juga mereka itulah orang yang berdusta. Manakala dalam kitab Bible pula dalam Keluaran 20:16 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Okey, maka di sini jelas bahawa kedua agama ini sangat melarang para penganutnya untuk berkata dusta ataupun berbohong sesama sendiri. Larangan membunuh. Okey, membunuh menurut Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan sebagai perbuatan yang mematikan dan juga perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Okey, kita semua mengetahui bahawa perbuatan membunuh merupakan satu jenayah yang besar dan sama sekali ditegah oleh mana-mana agama sekalipun, kecuali mempunyai sebab yang tertentu seperti membunuh kerana ingin mempertahankan negara ataupun membunuh untuk mempertahankan diri sendiri dan keluarga dan sebagainya. Okey, menurut McInerney, topik pembunuhan ini acap kali menjadi topik hangat dalam media massa. Sebagai bukti, berdasarkan kitab Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 33, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan juga barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami, iaitu Allah, telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Manakala dalam menurut Bible dalam Matius 5:21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Maka ianya jelas bahawa kedua-dua kitab ini sangat melarang kepada para pengadutnya untuk saling membunuh tanpa sebab yang munasabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Liana Natasha binti Lazrat akan menjelaskan tentang persamaan Al-Quran dan Alkitab. Salah satu persamaan Al-Quran dan Alkitab adalah melalui konsep ketuhanan. Al-Quran dan Alkitab menjelaskan tentang konsep Allah yang Maha Esa, bertujuan mengajar manusia mengenai penciptaan dunia oleh satu Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Quran merupakan sumber utama kepada persoalan usul al-din dan furu' al-din. Dalam pemahaman agama Islam, konsep Allah adalah Esa merupakan salah satu rukun iman tauhid yang berkembang melalui akidah, syariah dan akhlak. Di dalam Al-Quran juga terkandung ayat-ayat tentang Asma'ul Husna, iaitu nama paling baik yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeza. Antaranya adalah seperti Al-Rahman iaitu yang Maha Pengasih, Al-Rahim iaitu yang Maha Penyayang, dan Al-Malik iaitu yang Maha Berkuasa. Bukan itu sahaja, Al-Quran turut menggambarkan konsep tentang Tuhan melalui surah Al-Ikhlas ayat 112 dan surah Al-An'am ayat 103. Manakala kitab suci Kristian iaitu Bible mengandungi kitab Perjanjian Lama atau Bible Irani dan Perjanjian Baru. Menurut Perjanjian Lama, Yesaya, Tuhan bukan sahaja menjelaskan tentang sifat keesaannya, malah Tuhan turut menjelaskan tiada makhluk yang seumpamanya. Dalam kitab tersebut mengandungi 10 perintah dan ajaran dari Tuhan yang dikenali sebagai The Ten Commandments, iaitu 10 rukun yang menekankan Tuhan itu hanyalah satu. Seterusnya, persamaan Al-Quran dan Alkitab ialah dari segi penciptaan benda, iaitu melalui kisah Adam. Al-Quran dan Alkitab menjelaskan kisah Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan dari tanah, lalu ditempatkan di syurga ataupun Taman Eden. Terdapat beberapa ayat yang mempunyai kesamaan terhadap penjelasan mengenai kisah penciptaan Adam. Di dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang Nabi Adam alaihi salam diceritakan dalam pelbagai surah, di antaranya surah Al-Baqarah, surah Al-Araf, dan surah Al-Isra. Kisah tersebut terdiri daripada penciptaan, sujudnya malaikat kepada Adam, kedudukan iblis, kekhalifahan Adam di muka bumi, kisah Adam yang dimasukkan ke syurga dan godaan iblis terhadapnya, serta peringatan kepada anak cucu Adam terhadap gangguan iblis. Bahkan di dalam Al-Quran, nama Adam disebut sebanyak 25 kali. Menurut Alkitab, dalam Perjanjian Lama, menceritakan tentang penciptaan yang merangkumi segala perkara seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1. Menurut Alkitab, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan pada hari ke-6 penciptaan. Adam adalah nama yang diberikan Tuhan kepada manusia ketika ia diciptakan. Kisah penceritaan tentang Adam ini turut terdapat dalam Perjanjian Lama kitab 1 Tawarikh pasal 1. Kata Adam digunakan sekitar 510 kali dalam Perjanjian Lama, manakala muncul 9 kali dalam Perjanjian Baru. Malahan, kisah tentang Adam juga terdapat dalam kitab Tobit yang menjelaskan bahawa Tuhan yang menciptakan Adam dan menjadikan Eve, iaitu Hawa, sebagai pasangan sempurna baginya, dan dari keduanya lah seluruh manusia berasal.
Seterusnya, dari segi perbezaan. Saya Nudiana Sahirati dan akan membentang mengenai perbezaan sejarah Al-Quran dan Bible. Jika dilihat dari sudut sejarah, kitab suci Bible telah mengalami banyak perubahan dan ia terbagi kepada dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Kitab Bible terdiri dari 66 kitab bagi Kristen, Protestan, dan 73 bagi mazhab Katolik yang ditulis oleh beberapa individu. 36 atau 46 termaktub dalam perjanjian lama dan 27 termaktub dalam perjanjian baru. Perjanjian lama mengandungi undang-undang Nabi Musa, kisah sejarah, puisi kebijaksanaan, dan ramalan untuk masa hadapan. Manakala perjanjian baru mengandungi sejarah Nabi Isa dan kisah kewujudan agama Kristen secara berperingkat. Kitab Bible mempunyai pelbagai versi bahasa mengikut peredaran zaman agar sesuai untuk difahami oleh penganutnya sendiri. Seterusnya ialah sejarah Al-Quran, yang mana kitab suci bagi kaum Islam dan merupakan kitab yang dijamin terpelihara sehingga ke hari kiamat. Dalam konteks sejarahnya, ia terbahagi kepada dua, yaitu cara penurunan dan juga cara penulisan Al-Quran. Terdapat berbagai pendapat mengenai penurunan Al-Quran, sama ada secara berperingkat ataupun secara sekaligus. Sebenarnya ia berlaku secara serentak, cuma terbahagi kepada 3 peringkat. Pada peringkat pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke Lauh Mahfuz yang hanya diketahui waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pada peringkat yang kedua, penurunan Al-Quran juga dilakukan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah ataupun langit dunia, yang mana ia dapat dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Dan pada peringkat yang ketiga, penurunan Al-Quran dilakukan secara berperingkat dari langit dunia kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Penurunan secara berperingkat ini membuktikan bahawa kitab suci Al-Quran terpelihara, mudah difahami dan diingat kandungannya. Penurunan berlaku selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, yang dijelaskan juga dalam surah Al-Isra. Seterusnya ialah cara penulisan Al-Quran. Rasulullah akan membuat hafazan dengan sahabat setiap kali penurunan ayat Al-Quran, dan juga mempunyai penulis wahyu dan memeriksa tulisan tersebut untuk memastikan ia tidak salah. Rasulullah mempunyai penulis wahyu tetap seperti Abdullah ibnu Sa'ad, Uthman Affan, Ali Abu Talib, Ubay ibnu Ka'ab, Zaid ibnu Thabit, dan Muawiyah Abi Sufyan. Penulisan dilakukan dengan menggunakan kulit dan tulang unta atau kambing, pelepah, ketulan batu, dan potongan kayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sofia binti Muiz. Saya akan membentangkan tentang perbezaan versi dan pengarang antara Al-Quran dan Bible. Al-Quran mempunyai satu versi sahaja. Para sarjana menyatakan bahawa versi asli Al-Quran adalah yang dikarang oleh Nabi Muhammad, dan mereka bersetuju bahawa khalifah pertama dan kedua, iaitu Abu Bakar dan Umar, menulis dan memperbaiki sejurus kematian Nabi Muhammad SAW. Tambahan pula, Al-Quran yang digunakan pada hari ini adalah hasil tulisan dan susunan khalifah ketiga, iaitu Khalifah Uthman bin Affan. Dalam versi Khalifah Uthman, Al-Quran disusun mengikut panjang surah tersebut. Surah yang terpanjang berada di depan Al-Quran dan surah yang terpendek berada di akhir Al-Quran. Manakala untuk Bible pula mempunyai banyak versi yang berbeza-beza walaupun dalam bahasa Ibrani yang asli. Beberapa versi dalam terjemahan bahasa Inggeris, antaranya adalah Bible Katolik yang mengandungi 73 buku secara keseluruhannya dan Bible Protestan yang mengandungi 66 buku. Versi Bible Protestan diambil dari Bible Katolik, namun kedua-dua buku ini tidak sepadan sepenuhnya antara satu sama lain. Tambahan pula, apabila versi terjemahan Bible berbeza, terdapat perbezaan isi untuk setiap terjemahan untuk setiap versi Bible. Beberapa terjemahan bahasa Inggeris Bible adalah daripada King Alfred, English Wycliffe dan banyak lagi. Bagi pengarang pula, dalam Al-Quran mempunyai satu pengarang sahaja, di mana seluruh umat Islam di seluruh dunia percaya bahawa Allah satu-satunya pengarang Al-Quran. Dalam Al-Quran penuh dengan perintah-perintah dari Allah SWT dan bukannya koleksi tulisan atau kenangan daripada beberapa pengarang seperti kitab Bible. Beberapa hujahan daripada orang Kristian dan pandangan orang Barat, mereka menyatakan bahawa Nabi Muhammad bukanlah pengarang Al-Quran kerana mereka menyatakan Nabi Muhammad itu adalah buta huruf dan tidak berpelajaran. Manakala untuk Bible tidak mempunyai pengarang tunggal kerana terdapat banyak koleksi buku-buku Bible yang ditulis seperti Bible Katolik yang mengandungi 73 buku dan Bible Protestan mengandungi 66 buku. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa Bible mempunyai banyak pengarang berbeza di mana antaranya ialah Mark, Matthew dan banyak lagi. Manakala Al-Quran hanya mempunyai satu pengarang sahaja, iaitu Allah. Seterusnya, saya Dina Syazuna akan membentangkan tentang perbezaan dari segi penyusunan Al-Quran dan Bible. Penyusunan Al-Quran telah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan ia mengambil masa selama 23 tahun untuk dikumpul. Penyusunan dan pengumpulan Al-Quran ini terbagi kepada 3 tahap. Tahap pertama berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tahap kedua dan ketiga pula berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman. Penyusunan Bible pula mengambil masa selama 13 abad, di mana tempo pengumpulan yang begitu lama ini menyebabkan keraguan terhadap segelintir kitab Bible. Hal ini karena tiada manuskrip asli daripada buku yang terkandung dalam Perjanjian Baru. Hanya salinan daripada naskah asli sahaja yang dimiliki. Oleh itu, ia menyebabkan kesukaran untuk membezakan yang benar dan tidak pasti kerana keraguan campur tangan manusia dalam penulisan Bible.
Seterusnya, Al-Quran terdiri daripada satu versi sahaja, mana Al-Quran tidak mempunyai pembahagian yang khusus, tapi ia terbahagi kepada bab-bab atau surah dan ayat-ayat. Terdapat 4 kategori, yaitu Al-Sab'u Al-Tiwal, yaitu 7 surah panjang dalam Al-Quran, Al-Min, yaitu surah yang mengandungi jumlah ayat yang lebih sedikit atau hampir 100, Al-Matani pula ialah surah yang mengandungi jumlah ayat kurang daripada 100, yang terakhir ialah Al-Mufassal, yaitu penutup atau pemisah ayat. Kitab suci Kristen Bible pula terdiri daripada banyak versi, di mana Bible terdiri daripada 66 kitab besar dan kecil yang dibahagikan kepada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama terdapat 39 buah buku yang merangkumi buku perundangan, buku sejarah, buku pendidikan, dan buku nabi. Dalam Perjanjian Baru pula terdapat 27 buah buku yang terbahagi kepada 4 bahagian, yaitu Gospel yang merupakan himpunan Injil, Act of Apostles yang merupakan kisah-kisah Rasul, Epistles yaitu himpunan surat Paulus, dan Apokalips yang merupakan kitab Wahyu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya ucapkan saya Este John BS 20110310. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk perbezaan tentang Yesus di dalam Al-Quran dan Alkitab. Yesus dikenali sebagai Isa di dalam Al-Quran. Di dalam Alkitab, ibu Yesus disebut sebagai Maria, manakala dalam Al-Quran disebut sebagai Maryam. Dalam Alkitab menyatakan mukjizat pertama Yesus ialah menghidupkan air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Manakala dalam Al-Quran, mukjizat pertama Yesus ialah Yesus mula berkata-kata selepas beberapa jam dilahirkan. Nama Isa disebut sebanyak 25 kali, 45 kali sebagai orang ketiga dan 35 kali sebagai orang pertama dalam Al-Quran. Manakala dalam Alkitab, nama Yesus disebut sebanyak 973 kali, tidak termasuk panggilan yang merujuk kepada Yesus. Dalam Alkitab, peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dan peristiwa penyalipan Yesus diceritakan, manakala dalam Al-Quran tidak ada penceritaan ini. Sekian sahaja dari saya. Baik, saya teruskan pembentangan dengan kesimpulan, yaitu secara kesimpulannya, Al-Quran terbuka untuk difahami dengan pelbagai corak dan pendekatan. Selain itu, Al-Quran juga dapat difahami secara relatif mengikut ruang dan waktu tempatan. Al-Quran dan Alkitab, yaitu Bible, mempunyai persamaan dan perbezaan yang sangat ketara dan tidak ketara. Antara persamaan Al-Quran dan Alkitab, yaitu yang pertama melalui konsep ketuhanan, dan persamaan yang kedua yaitu dari segi penciptaan benda. Manakala perbezaan antara Al-Quran dan Alkitab Bible yaitu dari segi versi dan pengarang. Versi atau bahasa yang digunakan adalah berbeza, yaitu bahasa Arab merupakan bahasa utama dalam Al-Quran, manakala Alkitab pula mempunyai versi yang berbeza-beza. Jelaslah bahawa Alkitab dan Al-Quran merupakan pegangan bagi setiap manusia yang menganutnya. Sekian, terima kasih, itu saja.